yang Alhamdulillah saya pakai satu jalan untuk kehidupan yang kekal, maka dia tidak takut. Walaupun dia pergi berjihad, walaupun dia berkorban nyawanya, sebab dia tahu sebenarnya mati itu adalah gerbang untuk masuk ke satu kehidupan yang sebenar, kehidupan yang hakiki. Lau fahiman nasu husnul talaqi lahabbabat tafarruqa min ajli talaqi. Kalau seseorang tahu betapa indahnya satu pertemuan ai selepas kematian, pasti dia mahu satu perpisahan, namanya mati, untuk pertemuan yang lebih indah. Daripada Sayyidina Thauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir umat-umat yang kafir dan sesat mengerumuni kamu, membantai kamu seperti orang yang berkumpul mengadap makanan dalam piring, dalam talam. Faqala qailun, lalu seseorang bertanya, ai para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, dalam hadis yang lain, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kerana kami sedikit pada ketika itu, wahai Rasulullah, sehingga kami dikerumuni, dikeroyok sebegitu? Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda menjawab, bal antum yawma idzin kathir, bahkan kamu ramai pada ketika itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kamu adalah buih seperti buih banjir. Banjir tu kan bawa buih tu, ataupun gelombang kan ada bawa buih tu. Buih tu tak ada apa. Walayan zi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah menghilangkan rasa gerun kepada kamu daripada hati musuh kamu. Maksud perasaan gerun terhadap kamu yang ada dalam hati musuh kamu tu Allah hilangkan. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah merasakan wahan dalam hati kamu. Faqala qailun, lalu seseorang bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wa mal wahanu, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda menjawab, hubbud dunya, yang dikatakan wahan yang ada dalam hati kamu itu adalah apa dia wahan? Hubbud dunya, cinta sayang pada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Dia seolah-olah dia memang ada connection. Cinta dunia, takut mati. Nah, cinta akhirat, tidak takut pada kematian sebab akhirat memang kekal abadi. Kerana itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Kitalah sekarang ni seolah-olah Allah mengkhitabkan kita sekarang sebab kita berada di dunia sekarang. Berusaha supaya jangan
dilalaikan, diperdayakan oleh kehidupan dunia. Bermaksud memang kehidupan dunia itu melalaikan? Naam, kalau orang itu tidak sedar akan dirinya. Sebab tujuan hidup seorang yang beriman adalah akhirat. Itu tujuan dia, bukan dunia. Seorang penyair Arab, Syekh Khalil Matran, beliau menyebut lidulil mauti wa benulil kharabi. Kematian itu adalah untuk kematian. Liman nabnu wa nahnu ila turabi. Kenapa kita membina walhal itu semua untuk runtuh? Maksud, kita hidup memang untuk meninggal. Sebab tidak ada orang yang kekal abadi. Kekasih Allah Azza wa Jalla yang sangat dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Ini kan pula kita. Bermaksud, kita sekarang berjalan ni. Kita sekarang ni berjalan. Sebab itu kita dipanggil salik. Tempat kita berjalan tu namanya maslak. Kita salik, tempat kita berjalan maslak. Sebab itu kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Orang yang berjalan pada maslak. Kita ini dalam pandangan orang sufi, ahli sufi adalah orang yang berjalan. Salaka yasluku salkan, maka kita ini salik, orang yang berjalan. Cuma di dalam kitab Hikam Tok Pulau Manis, disebutkan kita ini salik, orang yang berjalan. Ai berjalan, maksudnya bukan undur belakang. Berjalan, maksudnya menuju ke hadapan. Ai akhirat. Dan orang yang berjalan ke akhirat itu ada jalannya. Jalannya itu namanya maslak. Jalan pada ajaran agama. Cuma jaga, kata beliau. Kata di dalam syarahan kitab Hikam Tok Pulau Manis. Orang yang salik, orang yang berjalan itu ada dua. Ada orang yang salik yang waqif. Ketika dia berjalan, dia terhenti. Satu, sebab dia berjalan seorang diri. Yang kedua, dia tidak ada guru. Yang ketiga, obstacles, halangan. Ketika dia berjalan kepada akhirat tadi, halangan tadi ada 3 ta. Wanita, tahta, harta. Kalau orang lelaki, lelaki ta. Bagi nampak 3 ta juga. Halangan tadi wanita, tahta, harta. Wanita, kita makruf, tahta jawatan, position. Dan harta. Kalau orang lelaki tadi, lelaki ta. Kalau tidak ada yang menuntun dalam jalan ini. Dia bagus, berzikir, bagus, datang majlis ilmu, amalkan wirid, tapi tak dengan guru. Dia seorang-seorang macam tu. Dia bagus mula-mula, tapi bila diuji dengan 3 ta, maka dia waqif, terhenti orang itu. Tak boleh dia nak meneruskan perjalanan sebab tak tahu makhlas, jalan keluarnya tak tahu. Sebab tidak ada dituntun oleh guru. Maka kerana itu penting kalau nak berjalan pada akhirat, nak belajar ilmu agama, jangan seorang-seorang. Dia mesti ada guru. Sebab itulah pelajaran dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Siapa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah sampai ke Bait Al-Muqaddas, kemudian langit pertama terus langit ke-7, pendapat yang lebih kuat sampai ke Sidratul Muntaha, pendapat yang masyhur naik sampai ke Arash. Siapa yang menemani Nabi kalau tidak malaikat Jibril alaihi salam? Ini isyarat kalau nak berjalan pada Allah mesti ada guru mursyid. Kalau dengan guru mursyid, dia pun bersuhbah dengan gurunya, dia mendapat panduan daripada gurunya. Orang tadi berjalan, ketika ada obstacles dekat sini, dia tidak waqif, dia tidak terhenti. Malah dia dapat melepasinya seperti begini. Tadi begini, stop. Dia berjalan begini. Maka orang yang salik ini namanya orang yang salik yang ta'ir, yang terbang. Bila dia terbang, maksud dia dapat terlepas daripada halangan 3 ta tadi itu.
maka orang ini namanya orang yang salik berjalan, ta'ir orang yang terbang. Maksud bila dia terbang, tak ada apalah. Tak ada apa halangan yang lagi sebab kalau ini terjadi hasad, contohnya dia hasadkan orang, guru dia segera akan perbaiki hati dia. Macam mana nak memperbaiki hasad itu? Kalau dia takabur, macam mana nak atasi? Zikir yang macam mana? Tarbiyah yang macam mana? Karena itu dalam hidup kita mesti ada panduan, dan panduan guru yang mursyid. Supaya kita jadi orang yang salik, yang ta'ir, bukan yang salik tengah perjalanan diuji dengan 3 tak, jadi terhenti tang tu saja. Maka dia kembali balik pada asal. Kerana itu kita target kita dah nampak akhirat. Yang menemani kita, yang menuntun kita adalah guru kita dan bersuhbah dengannya. Maka mudahlah kita sampai. Sebab itu orang yang beriman bukan tujuannya dunia, tapi dia tujuannya adalah akhirat. Apa dia? Syurga dan keredaan Allah. Itu puncak cita-cita seorang Muslim. Sehingga Nabi sebut, la yashba'u mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Setiap kali dengar nama syurga, terus doa. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Itu yang saya doa tadi tu. Jadi tuan-tuan sebutlah amin. Lambat 3 saat. Tak mengapa. Kalau kita di Al-Masjidil Haram ataupun di mana-mana negara Arab, kalau orang Arab mengajar sampai jannah, selalu mereka doa gitu. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Ya Allah, jadikan saya, semoga Allah jadikan saya dan kamu di kalangan mereka. Jangan sebut sadaqallahul azim. Sebutlah amin. Ya Allah perkenankan. Amin. Malaikat bersama dengan kita ini. Masya Allah, barakah. Seorang mukmin, iaitu orang yang beriman, tidak merasa puas dengan kebaikan yang dia dengarkan, sehingga kemuncak kehidupannya masuk dalam syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Masya Allah. Allah sebut orang-orang yang kafir dan kehidupan mereka di dunia. Allah sebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya, kalau orang yang memilih kehidupan dunia, itu sama juga perangai ataupun sifatnya dengan orang-orang kafir. Kita tidak nak begitu. Sebab kita ada matlamat. Matlamat kita adalah akhirat, keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah digantikan tempat tidur. Baginda kalau tidur kadang-kadang di atas pelepah tamar. Bukan nak suruh balik rumah tukar tilam ni, bukan. Nampak kehidupan Nabi sangat humble. Walhal kalau nak kaya raya boleh sangat. Sebab siapa tak kenal dengan Sayyidina Uthman bin Affan, dengan Ibnu Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tu orang kaya. Kalau Nabi minta boleh sangat. Sayyidina Abu Bakar itu kawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang boleh lawan kekayaan Sayyidina Uthman. Kayanya itu. Kalau Nabi minta boleh sangat. Tapi kehidupan baginda sangat sederhana. Sayyidina Uthman dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang sangat challenging. 3 sebab. 1, Tabuk itu paling jauh daripada Madinah. 2, cuaca yang sangat panas. Lah pun panas lit-lit kita nak. Alah ni. Tapi itu lagi panas. Yang ketiga, ketika itu kewangan orang Islam belum kuat sangat sebab kurma baru berbuah dan belum sempat dipetik. Sebab itu kekuatan keuangan ketika itu masih belum ada lagi pada kebanyakan orang. Ketika Nabi naik atas mimbar,
Baginda tanya, adakah mungkin siapa yang nak infak perang kita ini? Fisabilillah, perang Tabuk. Seorang tak angkat tangan. Bukan kerana kedekut, tak. Sebab kurma tak dan nak dipetik. Siapa yang angkat tangan? Sayyidina Uthman bin Affan. InsyaAllah ya Rasulullah, Nabi atas mimbar. Bukan mimbar, mimbar atas ni tidak. Mimbar ketika itu dia macam kerusi ni lah. Dia ada 3 tangga. 1, 2, 3. Nabi naik atas tu. Kalau Nabi berkhutbah, tak semestinya khutbah hari Jumaat dan kedua hari raya. Tidak. Dalam kitab ataupun hadis, kalau disebut Nabi berkhutbah, mungkin saja khutbah, mungkin saja ceramah biasa ataupun pengumuman biasa. Tapi kalau disebut khutbah, maksudnya yang sangat penting. Macam orang Arab. Orang Arab di zaman jahiliyah, kalau ada pengumuman yang dibuat dekat Bukit Safa, itu pentinglah tu. Tak boleh orang sebarangan naik di atas Bukit Safa. Kan Safa dengan Marwah. Bukit Safa tu tidak boleh sebarang orang naik atas tu, kecuali pembesar-pembesar Arab. Malah dilantik ketika itu seorang budak untuk jaga. Siapa yang naik atas tu dilarang, macam pengawal lah. Sebab di situ memang khas untuk pengumuman-pengumuman yang penting. Contoh berlaku peperangan, contoh berlaku pelantikan ketua-ketua kaum. Itu memang penting atas tu. Sama juga Nabi kalau berkhutbah, walaupun naik atas mimbar bukan hari Jumaat ataupun 2 hari raya, maksudnya perkara itu penting. Itulah Nabi berkhutbah. Sayyidina Uthman angkat tangan. InsyaAllah ya Rasulullah, saya akan sediakan 100 ekor unta. Bukan ekor unta tu, unta. 100 ekor. Siap dengan pelana, siap dengan kelengkapan perang. Approximately, untuk seekor unta, kelengkapan whatever tu, kosnya RM5,000. Jadi kalau 100 berapa? Dia 100 seekor 5,000. Berapa mak je? 500,000. Senang-senang gitu je. Khair. Baginda pun offer lagi. Mungkin siapa lagi yang nak infakkan? Seorang tak angkat tangan. Sayyidina Uthman kali kedua, insyaAllah ya Rasulullah, ana provide 100 ekor unta lagi, siap dengan pelananya macam tadi. Berapa dah? 500 campur 500,000 jadi berapa? Saja nak test masih hidup ke tak? Kalau diam tu bismikallahumma lah tu. Tak apa, jangan risau, ada 14 minit lagi. Saya nak laju-laju ni. Kali ketiga, siapakah lagi? Seorang tak ada. Masya Allah, angkat tangan. Sayyidina Uthman juga. Ya Rasulullah, insyaAllah 100 ekor unta lagi, siap dengan pelana, whatever. 1.5 juta hanya datang daripada seorang individu. Nabi tak turun daripada mimbar lagi. 1.5 juta. Adakah orang Shah Alam lagu tu? Mungkin nak kumpul 1.5 juta, mungkin mungkin setengah tahun. Kita nak kumpul duit tu. Ini tak dan Nabi turun daripada mimbar. Sampai Nabi mengatakan, Sayyidina Uthman punya dermawan. Sampai Nabi di atas mimbar ni, baginda puji Sayyidina Uthman. La yadurru Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak ada yang boleh memudaratkan Sayyidina Uthman apa yang beliau buat hari ini. Dia dengan duitnya membeli syurganya Allah. Begitu, tidak salah kalau duit banyak, silakan. Tapi jadi seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kalau tidak, nanti akan terfitnah seperti orang ini. Siapa orang ini? Orang ini, kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadiwi Al-Maliki, kalau nak kata beruntung dalam hidup, tak ada yang boleh lawan orang ini. Siapa orang ini? Pertama, 30 tahun tak pernah sakit. Jangan kata kencing manis, darah tinggi. Semua pun tak kena. Semua pun tak kena. Orang ini. Maksudnya kesihatannya bagus, mantap. 2, kalau kata harta dengan duit, itu jenuh. Jangan kata dia. Perdana Menterinya Haman dengan bendaharinya Qarun. 2 orang ni
Bukan harta dia. Nanti tahulah siapa yang saya masukkan. Tak abak tahu. Jangan kata dia, Perdana Menterinya Haman dengan Qarun, harta keduanya, harta. Dipikul oleh unta kunci-kunci gedung hartanya. Bukan harta, kunci. Unta. Unta. Masya Allah. Banyak tak banyak harta tu? Tengok dia punya kiasan ke situ kan, banyak sangat. Yang ketiga, 30 tahun tak pernah jatuh daripada pemerintahan. Maaf ya, kalau cerita bab-bab pemerintahan, bab-bab kekuasaan ni, kadang-kadang tak lama orang tu ke atas. Baru sebulan, hang turun, hang turun. Maaf, dalam dunia pemerintahan itu. Ini for almost 30 years, 30 tahun, tak ada seorang boleh tank dia. Tak ada seorang boleh lawan dia. Siapa orang ini? Itulah dia, Firaun. Tapi bagaimana kesudahan? Al-Quran menyebutkan, Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan kuncung-kuncungnya ke dalam neraka dengan asyaddal azab. Azab yang sangat pedih. Walhal apa yang kurang pada Fir'aun? Alaysa li mulka Misr wa anna hadhihi al-anhar tajri min tahti. Tidakkah Mesir itu di bawah kekuasaanku dan sungai-sungai, sungai Nil yang lain berjalan di bawahku? Apa lagi yang tak ada pada Firaun? Tapi akhirnya sebegitu. Karena itu dunia biar kita pegang untuk kita beli syurganya Allah. Dalam arti kata ya, maksud kata bila kita ada harta dan sebagainya guna untuk jalan akhirat. Nabi tadi SAW sangat humble sekali sampai dikatakan tempat tidur dengan sedikit selesa lah. Lalu Nabi kata, antaranya baginda sebutkan, mali wali dunia. Apakah artinya dunia bagiku? Maksudnya dunia is nothing bagi beliau, bagi baginda. Wa ma ana wa dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamanku dan dunia ialah seperti penunggang kuda ataupun unta yang berteduh di bawah pokok, tak saat lagi dia berehat saat dan meninggalkan. Jangan duduk lama-lama dekat situ. Itu saja. Sebab dunia zindagihi bakhut mukhtasar, lakin akhirat zindagihi hamisha. Terjemahan malam esok. Dunia zindagihi bakhut mukhtasar. Dunia ni adalah seumpama tempat persinggahan sahaja. Lakin akhirat zindagihi hamisha. Kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Bila dia lama-lama dia jadi ini lah. Dia jadi hilang saat. Baik. Daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang yang sangat pemalu. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Allah bagikan suara yang sedap Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Baginda kadang-kadang suruh beliau baca Al-Quran. Baginda dengar. Sama juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Kadang-kadang sampai tak sedap. Ya Rasulullah, kaifa aqra'ul Quran ala man unzila ilaih? Lagu mana saya nak baca Quran atas orang yang Allah turunkan Quran padanya? Nabi katakan, yang baca Quran dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari asal daripada Yaman. Ceritanya panjang, saya nak ambil satu sekelumit sedikit daripada kehidupan beliau. Beliau seorang yang pemalu. Kalau mandi, even malam, bertutup aurat, beliau akan tiupkan masy'al, pelita tu. Kenapa? Dia segan. Walhal dalam bilik air, dalam bilik air, kalau tak ada apa-apa pun tak apa. Faham maksud saya ya? Asalkan solek tu, kunci tu jangan rosak dan jangan berlubang. Maaf dah, tak ada apa-apa pun tak apa, pasal kita saja dalam tu. Tapi beliau dah pakai baju, malu dengan malaikat. Tengok diri kita lah.
Macam mana kita dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Sesiapa yang cinta sangat-sangat dengan dunianya, ia memudaratkan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Sesiapa yang sangat cinta dengan akhiratnya, ia akan mengurangkan cintanya pada dunia. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Dahulukanlah apa yang kekal abadi akhirat daripada negeri yang fana dunia. Maksud, gunakan dunia ini sebagai jalan untuk kita meraih akan keberuntungan di akhirat. Saya dah sebut ini dalam beberapa malam yang lepas tentang seseorang yang pada hari kiamat dia merasa nikmat di dunia, tapi di akhirat dia jadi ahli neraka. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka. Lalu ditanya padanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai manusia, maksudnya kamu di dunia dulu pernah rasa sesuatu yang baik tak? Hal marra bika na'imun qat? Apakah kamu pernah merasa kenikmatan tak dulu di dunia? Dia di dunia tak pernah rasa susah. Tapi kerana dia penduduk neraka, dicelup dengan neraka itu, apa kata beliau? La wallahi ya Rabb. Tidak demi Allah, wahai Rabbku. Kenapa? Sebab kepedihan neraka itu sampai sirna habis nikmat yang dia kecapi sepanjang hidup di dunia dulu. Banding dengan orang yang tak pernah rasa seronok dan tak pernah rasa senang di dunia, tapi dia beramal elok, baik, dibagikan kenikmatan syurga, ditanya padanya, hal ra'aita bu'san qat? Pernahkah kamu melihat penderitaan? Hal marra bika syiddatun qat? Pernahkah kamu merasakan kesulitan? Lupa dia dengan kesulitan dunia dulu sampai dia kata, la wallah, tak, demi Allah, ma marra bi bu'sun qat. Tidak pernah aku merasakan penderitaan sama sekali. Wala ra'aitu syiddatun qat. Dan aku tidak pernah melihat adanya kesulitan sekalipun. Kalau dalam kaedahnya, bukan syiddatan. Silap barisnya, wala ra'aitu syiddatan qattu. Kenapa tu? Sebab kenikmatan syurga yang sangat luar biasa, kepedihan neraka yang sangat pedih. Karena itu, hadirin, kita insaf, jadikan dunia tempat beramal untuk akhirat. Dunia jisrul akhirah. Dunia itu jambatan ke akhirat. Dunia mazra'ul akhirah. Dunia kebun akhirat. Tanam dulu, baru dapat hasil di akhirat. Kebun, kalau tak dapatlah. Karena itu dunia kebun akhirat. Cucukkan, bercucuk tanam di sini dengan amal ibadah. Dapatkan hasil di akhirat atas amal di dunia. Dunia tempat menyediakan bekalan untuk perjalanan yang sangat panjang ke negeri akhirat, bermula daripada kubur. Orang yang lalai di dunia kerana keseronokan, lupa perjalanan ke akhirat, seperti orang yang bermusafir bersama orang ramai. Ketika dalam hutan, dia lihat buah-buahan, seronok dia. Dia pun petik, makan, tambah lagi sebiji lagi, tambah lagi. Kawan dia kata, mailah kita nak bertolak dah ni. Tak apa, hang pi, pasal ni sedap sangat. Nah, akhirnya dia tinggal seorang. Tertinggal rombongan, sesat dalam hutan, diterkam binatang buas. Kerana itu, Al-Imam Nawawi, beliau meninggal tahun 676 Hijriyah. Umur 45 tahun. Meninggal muda, tak ada kahwin. Tapi Masya Allah, siapa tak kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria, nama beliau, kunyahnya Abu Zakaria, Bapak Zakaria. Walhal beliau tidak ada anak nama Zakaria, tapi beliau bertafaul sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kunyah kepada para sahabat. Abu Bakar itu kunyah, Abu Hurairah itu kunyah. Nah, jadi kata Imam Nawawi, sunat pakai kunyah. Beliau antara ulama yang mengatakan sunat pakai kunyah. Lalu beliau pun guna kunyah panggilan Abu Zakaria. Kenapa Abu Zakaria? Sebab nama beliau Yahya ibn Sharaf.
Apa kaitan Yahya dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria? Ya Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hmm. Nanti malam esok saya cerita. Sebab saya dah janji pukul 11.45. Nah, malam esok. Tapi izinkan saya sedikit. Malam esok saya akan cerita kesabaran Nabi Zakaria dapat anak Yahya. Lama. Malam esok. Tapi kita habiskan dulu dengan muqaddimah Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdik. Mereka menceraikan dunia kerana bencana. Mereka merenungkan isi dunia ketika mereka mengetahui bahawa dunia bukanlah tanah air orang yang hidup yang sebenarnya, akhirat kekal abadi. Mereka pun menjadikannya laksana samudera, lautan, dan menjadikan amal salih sebagai bahteranya. Maksudnya bukan buang dunia, tapi bahtera itu berjalan dengan baik di atas samudera. Maksudnya guna dunia ini untuk akhirat, bercucuk tanam, buat amal dan sebagainya. Hasilnya nanti dapat di akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.